Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang fosil. Apa itu fosil? Fosil merupakan kehidupan yang ada pada masa geologi. Bermakna bermula daripada pembentukan bumi sampailah sekarang. Dan kehidupan ini akan mati dan kemudian terawet di dalam batuan. Jadi bagi ahli geologi macam Pak Chu ni, fosil merupakan satu benda atau satu elemen yang teramat penting di dalam geologi, di mana dia akan menceritakan tentang sejarah geologi itu sendiri atau sejarah bumi itu sendiri. Jadi sebagai contoh, satu fosil yang sebegini yang Pak Chu cuba tunjukkan ini adalah merupakan trilobite yang hidup pada masa Cambrian atau pada masa di mana lebih kurang dalam 540 juta tahun dahulu, di mana kehidupan ini cuma ada di dalam lautan, yang hidup di dasar-dasar lautan. Jadi kehidupan inilah yang merupakan satu kehidupan yang primitif, dan daripada sinilah maka berlakunya perubahan yang ada terhadap spesies-spesies berkenaan dan berkembang maju sampailah ke saat ini. Jadi kita sebagai seorang ahli geologi akan sentiasa berpegang kepada satu skala masa geologi, dipanggil dia skala masa geologi, di mana skala masa geologi itu menggambarkan kehidupan pada sesuatu zaman. Dalam skala masa geologi itu kita bahagikan kepada eon dia, ada Paleozoic, ada Mesozoic, dan kemudian ada Cenozoic. Jadi pembahagian ini adalah mengikut pada skala masa geologi. Jadi period dia ataupun masa geologi dia adalah bermula daripada Precambrian. Precambrian itu adalah lebih kurang dalam 1000 juta tahun dahulu, dan kemudian bermula daripada situ maka akan adalah Cambrian lebih kurang dalam 550 juta tahun dahulu, di mana semasa Cambrian inilah bermulanya kehidupan di atas muka bumi. Jadi sebagaimana yang Pak Chu ceritakan dahulu, bumi kita ini terbentuk hasil daripada teori Big Bang. Teori Big Bang di mana semua alam yang dahulu hancur musnah, dan kemudian adanya debu-debu kosmik, dan debu-debu kosmik itulah yang membentuk semua objek-objek yang ada di angkasa raya ini. Jadi dengan kata lain, objek-objek yang ada di angkasa raya itu berpunca daripada satu sumber yang sama. Jadi daripada situlah maka berlakunya perkembangan kalau yang Pak Chu ceritakan dahulu, adanya daripada solar nebula akan membentuk bumi dan juga planet-planet yang seangkatan dengan bumi di dalam sistem suria. Jadi semasa dahulu bumi kita kering kontang, tak ada air. Jadi proses pembentukan air itu adalah melalui proses penghentaman meteorit ataupun bombardment of meteorites ke atas permukaan bumi, dan kemudian daripada situlah maka terbentuknya wap-wap air dan berkumpul dan kemudian jadi hujan. Itu satu teori. Satu teori lagi adalah merupakan daripada letupan gunung berapi, daripada situlah maka terbentuknya titisan air, dan kemudian berlakunya hujan ke atas muka bumi, dan daripada situlah maka asal mula adanya air di permukaan bumi. Dan kemudian hasil daripada keluaran gas di bawah permukaan bumi ataupun di bawah dasar laut, ataupun kita panggil dia sebagai fumarole, ataupun sebagai satu volcanic vent yang keluar daripada situ, akan keluarlah gas-gas daripada dalam bumi. Maka itu merupakan menjadi satu punca di mana akan bermulanya kehidupan. Jadi bermula kehidupan daripada single cell, daripada satu sel, dan maka akan
akan terbentuklah, berevolusi lah. Daripada situ terjadilah macam-macam kehidupan. Dan yang pertama sekali terbentuk adalah terdiri daripada kehidupan laut, dipanggil stromatolites. Stromatolites itu adalah satu batu karang yang primitif. Batu karang yang primitif yang banyak terdapat sekarang ini di Antartika dan juga di Australia. Dan kemudian daripada situ maka yang Pak Chu cerita tadi, maka wujudlah benda ni, menatang ni. Ini kita panggil dia sebagai trilobite. Trilobite ini kalau dekat Malaysia ni cuma ada dekat Langkawi. Jadi Langkawi Geopark itu merupakan satu tempat di mana kita boleh mencari ataupun boleh menjelajahi trilobite. Trilobite yang ada di sana. Tapi disebabkan oleh keadaan cuaca di negara kita ini terlampau banyak hujan dan juga panas, maka proses pengawitannya ataupun proses pengawitan dan juga proses pembentukan dia tu tak berapa sempurna sangat. Jadi senang terluluh hawa dan senang pecah, dan sukar untuk kita mendapat satu spesimen yang agak jelas sebagaimana yang ada di sini. Ini adalah yang Pak Chu sendiri beli. Itu hasil daripada koleksi sendiri. Pak Chu beli ini masa satu exhibition. Maka ini dari Morocco. Dan kemudian daripada situ makalah terbentuklah macam-macam kehidupan. Jadi sebagai contoh adanya ini adalah merupakan brachiopods. Kalau kita tengok ini batu ni, seketul batu ni, tetapi itu adalah disebabkan fosil yang terbentuk. Maka kalau dulu brachiopods ni macam ni lah, dia akan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Ya, inilah dia punya permukaan dia. Jadi dia akan di sebelah saja, sebelah terbuka, dia tutup, macam itulah. Ini adalah kita panggil dia sebagai brachiopods. Dan satu lagi adalah yang banyak juga kita jumpa adalah di masa itu adalah dipanggil dia sebagai, ini adalah ammonoid. Ammonoid merupakan satu spesies yang hidup lama. Dia hidup di zaman Mesozoik, iaitu lebih kurang dalam 250 juta tahun sehinggalah kepada 65 juta tahun. Lama dia hidup di atas muka bumi ini, dan biasanya dia akan terawet secara eloklah di dalam batuan. Ini kebetulan Pak Chu sendiri yang jumpa. Masa tu Pak Chu ada satu kerja lapangan di England, di mana masa tu bukannya cari fosil, tetapi buat kajian untuk tanah runtuh di kawasan berkenaan. Maka masa dalam proses mencari data dan sebagainya, terjumpalah fosil ini. Maka ini berusia dia adalah usia dia Triasik ke Jurassic. Tetapi fosil ini, saiz dia sebenarnya yang paling besar sekali lebih kurang dalam 2 meter dia punya diameter dia. Kita bayangkanlah 2 meter, kalau kita berdiri, kalau Pak Chu berdiri dekat dengan fosil itu, fosil itu lebih besar daripada Pak Chu. Kalau kita tengok inilah sebagai contoh yang lain adalah sama juga lah, tetapi ini adalah banyak dijual di eBay dan juga di exhibition mana-mana lah, kita boleh belilah. Ini juga ammonoid juga. Dan ammonoid yang paling banyak orang suka adalah ammonoid yang sebegini, di mana dia terawet dengan betul-betul jelas, dia terawet dengan betul-betul cantik, dan kemudian berlaku penggantian di permukaan dia, pergantian oleh pyrite ataupun kita panggil dia sebagai fool's gold. Jadi yang setengah-setengah tu akan jadi nampak macam betul-betul bentuk gold. Jadi kalau fosil yang sebegini ni bagi kepercayaan setengah daripada kita, dipercaya bahawa fosil ini memberi satu metafora yang baik untuk manusia. Dia ada qi dia. Kalau Cina dia kata ada feng shui dia. Inilah. Dan kemudian itu adalah merupakan fosil-fosil kehidupan. Tetapi kita tak ada juga yang fosil-fosil daripada tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan, jadi sebagai contohnya ini yang Pak Chu punya collection sendiri jugalah. Ini
Ini batu berat ni sebenarnya. Ini adalah kayu conifer. Kita boleh tengok lagi dia punya garis-garis kayu dia. Yang ini hasil pakcik potong lah. Pakcik potong dan kemudian tampaklah dia punya struktur-struktur yang ada dalam kayu, tetapi dia totally menjadi kayu. Ini adalah berlaku penggantian karbon dengan kalsidoni ataupun dengan quartz ataupun dengan cryptocrystalline quartz. Jadi berat ni. Jadi kita boleh guna juga untuk buat batu permata. Ini namanya petrified wood. Dan ini adalah daripada conifer. Dan satu lagi yang Pak Chu nak cerita, cantik lah. Tapi ini terlampau berat. Ini kalau boleh kita nampak, ini adalah merupakan batu nibung. Jadi asalnya adalah daripada kayu nibung, kemudian dah menjadi batu. Kita panggil sebagai petrified wood. Jadi petrified di mana berlakunya petrification atau berlakunya pempatrian, penggantian di dalam batu nibung tu tadi, daripada karbon diganti dengan silika yang lebih keras. Sebab itulah kalau kita angkat ini pun bukan macam kita angkat kayu, tetapi kita angkat batu. Memang betul-betul keras. Dan dia punya kekerasannya kalau ikut pada skala Mohs, lebih kurang dalam 7 lah. 7 ataupun 7.6.9 ataupun 7, lebih kurang macam itulah. Okay. Dan sebahagian daripada benda-benda sebagai contoh petrified wood ni tadi, ada juga kalau kita pergi Indonesia. Indonesia memang banyak kaya dengan petrified wood. Petrified wood, tetapi petrification atau proses pempatriannya adalah secara penggantian oleh silika juga, tetapi hasil daripada debu-debu gunung berapi dan kemudian berlakunya penggantian. Jadi ini merupakan salah satu daripada orang kata souvenir yang kita boleh dapat daripada petrified wood yang diolah di Indonesia. Jadi sebagai as a geological hammer. Geological hammer merupakan satu tool yang berguna untuk seorang ahli geologi. Jadi di samping itu juga, itu kita nampak yang jelas. Tapi yang tak jelas kita nampak juga di sini sebagai contoh. Di dalam batu. Jelas di dalam batu kita ada satu bentuk-bentuk yang bulat-bulat ini. Bentuk-bentuk yang bulat ini merupakan fosil juga. Fosil yang terawet di dalam batu kapur. Ini fosil ni kita panggil dia sebagai Lepidosacchina. Lepidosacchina ni ini adalah banyaklah kita jumpa di Niah, di Batu Niah dan juga di sebelah-sebelah di Sarawak sana. Okey. Di Subis limestone. Dan yang jelas juga kita nampak juga di sinilah. Di sini nampak tak jelas lah. Nampak jelas yang putih-putih ini merupakan fosil-fosil. Itu merupakan fosil yang ada di dalam batu kapur ini. Sebab kita tahu bahawa batu kapur adalah dia terdiri daripada cangkang-cangkang ataupun daripada badan-badan hidupan organisma yang ada di dalam lautan, dan kemudian dia akan mati dan terpatri bersama-sama akan membentuk batu kapur. Sebab badan fosil ini, badan daripada organisma ini adalah daripada batu kapur ataupun calcium carbonate ataupun kita panggil dia sebagai aragonite. Tetapi apabila dah berlaku batu kapur, dia akan jadi calcium carbonate ataupun kita panggil dia sebagai calcite. Fosil juga terbentuk bukan sahaja dalam bentuk badan dia macam ini, tetapi dalam bentuk kesan dia. Ini merupakan salah satu daripada fosil kesan dia. Fosil kesan yang dibuat oleh ketam. Jadi ketam dia masuk dalam lubang, dia buat lubang, dan kemudian daripada lubang itu maka apabila dia mati dia keluar. Dia keluar, kemudian berlakunya pasir masuk ke dalam lubang berkenaan, dan kemudian akan buat bentuk-bentuk dia macam casting lah, macam casting lubang berkenaan. Ini kita panggil sebagai fosil kesan. Fosil kesan ini adalah banyak kita jumpa di Sarawak, di Miri. Kalau kita pergi dekat Miri itu kita akan dapat jumpa banyak fosil kesan daripada Ophiomorpha, dipanggil Ophiomorpha ataupun ketam yang ada di kawasan Paya.
Jadi itulah bukti-bukti yang kita boleh tentukan usia, kita boleh tentukan usia jenis batuan dia. Jadi ini adalah fosil dia. Tetapi fosil yang paling besar sekali yang kita jumpa lah, yang manusia jumpa adalah dinosaur. Jadi dinosaur adalah merupakan satu fosil atau satu kehidupan yang berlaku semasa Mesozoik. Mesozoik itu adalah bermula daripada 250 juta tahun sampailah ke 65 juta tahun. Atau dengan kata lain, dia merangkumi masa geologinya daripada Triassic, Jurassic dan juga Cretaceous ataupun Kapur. Jadi bermula daripada Triassic, dinosaur tu dah terevolusi daripada kecil, kemudian jadi besar dan sebagainya, dan kemudian semasa zaman Jurassic itulah maka dominan. Mana dengan kata lain, dinosaur itu adalah mentadbir bumi pada masa itu. Dinosaur mentadbir bumi pada masa itu, dan kemudian apabila, dan macam-macam spesies lah kita jumpa dinosaur. Tapi di Malaysia ni kita tak jumpa lagi lah, kita jumpa 2 batang gigi je. Tapi itu pun belum pasti lagi. Dan kemudian sebagaimana yang kita ketahui dalam 2-3 minggu yang lepas atau sebulan lepas, UMK mengatakan bahawa adanya fosil kesan daripada Theropod di Bukit Panau, tetapi itu masih lagi kita belum dapat mengenal pasti atau mendapat mengesahkan kesahihannya, masih lagi dalam peringkat kajian lanjutan. Jadi kalau sekiranya tu tuan-tuan dan adik-adik semua, kalau nak tengok dinosaur lah, nak tengok fosil dinosaur yang paling dekat sekali dengan kita, jadi selepas daripada PKP ni bolehlah kita share ataupun kita bolehlah keluar negara. Yang paling dekat sekali adalah kita pergi ke Thailand, dekat dengan Khon dekat dengan Korak Plateau di sana, dekat north east daripada timur laut daripada Bangkok. Jadi daripada sana lah kita nampak bermacam-macam jenis dinosaur yang ada, bermacam spesies dinosaur yang kita dapat, yang mana sekarang kita baca-baca dalam buku dan kita tengok daripada filem-filem, animasi dan sebagainya. Banyak kan filem-filem dinosaur yang dah dikeluarkan, yang bermula daripada Jurassic Park, dan daripada situlah maka banyak filem-filem lanjutan daripada berkenaan yang menceritakan bahawa ini merupakan zaman yang didominasi oleh satu orang kata raksasa besar yang mentadbir bumi, dan segala-galanya terhapus selepas daripada ada berlakunya satu mass extinction atau satu penghapusan ataupun satu di mana semua kehidupan mati pada masa lebih kurang dalam 65 juta tahun dahulu, apabila berlakunya hentaman meteorit yang paling besar sekali, yang mana daripada situlah maka berlakunya toksik daripada gas yang terhasil daripada meteorit ataupun taib bintang berkenaan yang jatuh di Teluk Meksiko. Jadi sekarang ni kesan Teluk Meksiko kita nampak lagi bulat. Kalau kita tengok dalam peta, nampak lagi bulat. Itu adalah kesan daripada Chicxulub punya meteorite impact di sana. Jadi berlakulah penguapan daripada toksik berkenaan, dan kemudian menyebabkan semua kehidupan extinction berlaku di atas permukaan bumi dan juga di dalam lautan. Jadi ini kita panggil the mass extinction. Okey, mass extinction ada dua kali sebenarnya. Yang pertama berlaku semasa Permian Triassic ataupun lebih kurang 250 juta tahun dahulu, dan juga pada 65 juta tahun dahulu, di mana berlakunya penghapusan dinosaur. Dinosaur mati pada masa itu semua. Jadi pokok-pokok pun mati semua. Jadi semua kebanyakan daripada 90% daripada kehidupan di daratan dan juga di lautan mati pada masa itu, dan terjadilah fosil yang kita jumpai di dalam jujukan batuan. Jadi selepas daripada era itulah maka
apabila berlakunya dinosaur dah terhapus, maka bermula dengan kehidupan daratan yang baru. Daripada situlah maka adanya jenis-jenis haiwan yang ada, yang melata sampai ke hari ini. Maknanya dengan kata lain, itu hasil daripada proses evolusi berkenaan. Jadi kalau andai kata Allah Taala tidak masih mengekalkan dinosaur di atas muka bumi kita, maka macam manalah manusia ini nak hidup. Jadi itu merupakan satu ketentuan daripada Allah SWT, di mana diberikan kesempurnaan kepada manusia, di mana apabila berlakunya mass extinction, haiwan besar-besar ni tak ada lagi untuk mengganggu kita sebagai manusia, dan kemudian diciptakan jin dan sebagainya turun ke bumi untuk mentadbir, dan kemudian selepas itulah maka diturunkan Nabi Adam untuk terus mentadbir bumi ini. Jadi itu merupakan susu galur yang kita boleh tengok dari segi fosil-fosil yang ada. Jadi fosil-fosil ni boleh memberi panduan kepada kita tentang sejarah bumi itu sendiri. Macam mana bermula daripada sejarah daripada single cell ataupun haiwan single cell sampai kepada haiwan yang sebesar-besar haiwan seperti dinosaur, hasil daripada proses evolusi. Dan kemudian bila sampai kepada peringkat manusia, dia kata macam-macam adanya Neolitik, Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik, dan kemudian adanya era bronze era, dan kemudian adanya iron era, dan sampai kepada modern sekarang ni. Itulah merupakan itu tidak termasuk di dalam geological time ataupun skala masa geologi. Skala masa geologi cuma habis lebih kurang dalam 1 juta tahun dahulu. Itulah yang dapat Pak Chu kongsi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Chu cuba ceritakan tentang fosil ini boleh kita fahami, dan kita boleh menghayati betapa ciptaan Allah SWT itu adalah bermacam-macam, berbagai-bagai. Jadi ada masanya dia mencipta dan kemudian dihapuskan pada satu peringkat, dan kemudian dihidupkan kembali, dan kemudian dihapuskan satu peringkat lagi, mana dia akan hidup kembali sampailah kepada hari ini. Itu merupakan pusingan alam yang berlaku ke atas bumi. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.